Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi dengan cikgu. Video cikgu kali ni video matematik tahun 5, ya, PDPR. Okey, tajuk kita akan belajar hari ni, ya. Okey. Buka buku teks kamu, muka surat. Okey, buku teks, muka surat 104. Muka surat 104. Buku teks matematik kamu, muka surat 104, ya. Okey. Baiklah, ya. Jadi hari ni kita akan belajar tentang ni, celik kewangan, ya. Iaitu, ya, perkara yang pertama. Kamu akan belajar ni, ni, ya, mengenai simpanan dan pelaburan, dan diikuti dengan kredit dan pengurusan hutang. Okey, ya. Baiklah, ya. Dalam tajuk celik kewangan ni, kita akan belajar dua ni, ya. Simpanan dan pelaburan, satu tajuk, dan kemudian kredit dan pengurusan hutang. Okey, jadi untuk permulaan ni cikgu akan fokuskan kepada simpanan dan pelaburan. Okey. Okey, ya. Okey, sebelum kita teruskan, buku matematik 1, ya, salin ni dulu nota ni. Dan kalau dah habis matematik 1, buat dalam matematik 2. Okey, salin dulu ini, ya. Pausekan dan salin ini. Okey. Okey, dah siap salin. Okey, kita akan pergi yang seterusnya, ya. Yang ini dulu. Simpanan dan pelaburan. Okey, cikgu akan terangkan apa itu simpanan. Okey. Okey, simpanan. Okey, apa itu simpanan? Okey. Okey, simpanan ni, ya, ialah, ya, kamu ada duit, contohnya duit raya lah, ya. Okey, duit raya kamu banyak-banyak, kamu simpan kat mana? Simpan bawah bantal. Tak? Simpan dalam tabung. Bagi mak, bagi ayah. Macam-macam cara lah. Dan antaranya yang paling bagus sekali kamu buat ialah pergi simpan di bank. Ya? Simpanan ni, buka account. Buka account bank. Alamak. Ya, paling bagus buka account bank. Tak kira lah Maybank ke, BSN ke, Bank Simpanan Nasional ke, CIMB ke, Bank Islam ke, dan sebagainya. Banyak bank di Malaysia ni. Okey, seterusnya. Okay, cikgu nak terangkan tentang simpanan. Bila kamu masukkan duit ke dalam bank, okey, kamu boleh masukkan tu, ya, bila kamu membuat simpanan, ya, membuat simpanan di dalam bank. Okey. Wang tu boleh dimasukkan atau disimpan pada bila masa. Okey, yang pertama sekali, kamu ada duit, kamu pergi ke bank, masukkan dan simpan pada bila masa sahaja. Okey. Yang pertama. Okey. Dan kemudian bila kamu boleh masukkan pada bila masa, juga kamu boleh keluarkan wang kamu tu pada bila masa juga. Boleh masuk bila masa dan keluarkan wang tu pun pada bila masa juga. Okey. Okey. Boleh dimasukkan dan dikeluarkan pada bila masa. Okey. Nak masukkan ni, okey, zaman sekarang ni senang, tak perlu pergi ke kaunter, gunakan cash deposit machine ataupun dalam bahasa Melayunya mesin deposit
wang. Okey. Dan kemudian nak keluarkan, bila-bila masa kamu pergi ada kad ATM. Okey, kamu cucuk kad tu, dan kemudian tekan nombor pin apa semua, ikut arahan dan terus boleh keluar. Berapa yang kamu nak selagi duit kamu ada. Okey. Dan kemudian untuk membuka akaun simpanan ni, okey, nak buka tu tak perlu duit banyak sangat. Boleh buka pada kadar yang minima, wang permulaan untuk buka akaun tu rendah sahaja. Okey. Wang permulaan untuk buka akaun tu rendah sahaja, ya. Okey. Dan seterusnya, faham ni? Kamu pergi buka akaun tu, ada duit RM20, mungkin dah boleh buka. Okey, tak perlu ada duit beribu-ribu. Okey, dah boleh buka, ya. Penting tahu kena ada akaun simpanan ni. Okey, dan seterusnya, bila kamu buka akaun simpanan di bank, kamu akan dapat kadar faedah. Faedah FE. Tunggu. Dapat kadar faedah. Antara 1% hingga 2% setahun. Kamu akan dapat kadar faedah antara 1 hingga 2% setahun. Okey, ni cikgu akan terangkan nanti. Kaedah apa tu faedah ni? Faedah ni ada 2. Nanti cikgu akan terangkan nanti. Okey? Baiklah, Okey? Ni kebaikan kamu membuka akaun simpanan. Wang boleh dimasukkan pada bila-bila masa. Boleh dikeluarkan juga pada bila-bila masa. Wang permulaan untuk buka akaun tu rendah. Kemudian kadar faedah antara 1 hingga 2%. Ada satu lagi. Kebaikan membuka akaun simpanan, ya. Selamat. Kenapa cikgu kata selamat? Contohnya kamu ada duit simpanan RM10,000. Contohnya lah kaya. Okey, ada RM10,000. Takkan nak simpan bawah bantal? Simpan bawah bantal ke, simpan bawah bawah tilang ke, dalam tabung ke, simpan kat rumah? Adakah selamat? Terdedah kepada kecurian. Orang masuk merompak. Kita tak tahu. Siapa yang yang akan hati dan perasaan orang kita tak tahu. Niat orang kita tak tahu. Jadi simpan di bank lebih selamat orang tu dan dijamin oleh kerajaan. Selamat. Okey, baiklah, Okey, harapnya kamu faham ni. Tadi kita salin yang atas ni, celik kawangan ni. Okey, dan kemudian pauskan dan salin yang ni. Mengenai simpanan. Okey. Okey, mengenai simpanan. Okey, ini mengenai simpanan, ya. Okey, baiklah. Pauskan dan salin ni. Salin yang ni pula. Okey, kita akan pergi yang seterusnya. Tadi kita dah terangkan simpanan, kemudian pelaburan. Jangan lupa, ya, pauskan dan salin nota ni. Okey, kita akan pergi yang seterusnya. Pelaburan. Apa itu pelaburan? Okey, pelaburan. Okey, pelaburan. Okey, pelaburan. Okey, pelaburan. Okey, pelaburan ni, ya, biasanya, ya, kamu ada duit dah banyak lah. Contoh duit RM10,000 tadi, kan? Ya, kalau kamu buka akaun simpanan, dia hanya akan bagi kadar faedah antara 1 hingga 2% setahun. Dia ada pengiraan dia. Walaupun kamu boleh keluarkan wang pada bila-bila masa, masuk bila-bila masa, dia ada pengiraan dia lah. Macam mana tu? Okey. Kemudian pelaburan. Kalau ada duit banyak,
Ya, 10,000, 20,000. Banyaklah duit. Ya. Lebih baik kamu masukkan dalam pelaburan. Sekiranya duit tu kamu banyak dan kemudian tidak tidak terdesak untuk digunakan. Okey, lebih baik dimasukkan dalam akaun pelaburan. Okey, baiklah. Okey. Okey, saya akan teruskan. Okey. Okey, pelaburan ni ya. Okey, sekejap. Okey. Pelaburan ni ya, mula-mula dia. Okey, wang permulaan. Okey. Wang permulaan. Okey. Kalau yang tadi simpanan tadi wang permulaan rendah. Okey, untuk pelaburan wang permulaan ni bergantung pada jenis pelaburan. Okey, wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Okey, kata kamu nak melabur okey, pelaburan yang terjamin ya, terjamin selamat dalam Malaysia ni dijamin oleh kerajaan. Okey. Contohnya seperti ASB. Apa tu ASB? Amanah Saham Bumiputera. Amanah Saham Nasional. Dan sebagainya lah, ada PHB, Pemodalan Hartanah Berhad dan sebagainya lah. Macam-macam. Dia ambil duit daripada kita. Kita masukkan wang dalam akaun pelaburan ni dan kemudian dia tolong laburkan untuk kita. Okey. Itulah dia pergi pada wang permulaan untuk pelaburan tu bergantung pada jenis pelaburan. Kalau macam ASB, ASN, PHB ni permulaan dia juga adalah rendah. Permulaan juga adalah rendah. Kalau nak melabur benda lain, contoh macam public mutua ke apa, tu permulaan dia agak tinggi lah. Nak melabur pada syarikat-syarikat ke, permulaan dia agak tinggi. Yang paling selamat kalau kamu ada duit banyak, ni simpanan yang pelaburan yang dijamin oleh kerajaan, ASB ni. Bukalah daripada kecil ni. Okey. Okay, seterusnya bila kita dah tahu jenis akaun pelaburan yang kita nak buat, wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Okey. Seterusnya mengenai wang tu wang tidak boleh dikeluarkan pada bila masa. Okey, bila kamu buka buat pelaburan pelaburan, okey, duit itu dia ada satu tempoh jangka masa. Jadi kamu tidak boleh keluarkan pada bila masa lah. Bila sampai tempoh matang dia, barulah kamu boleh keluarkan wang tu. Okey. Okey. Dia pegang dulu duit kamu untuk satu tempoh, dan kemudian bila sampai tempoh yang ditetapkan tu, contoh setahun, baru kamu boleh keluarkan. Okey. Faham okey. Okey. Wang tidak boleh dikeluarkan pada bila masa. Okey, seterusnya. Bila dia labur wang kamu tu, insya-Allah akan dapat untung. Betul tak? Akan dapat untung. Dapat untung lah. Contohnya macam kamu masuk ASB ni, kerajaan akan ambil duit kamu tu, dia buat pelaburan dalam sektor hartanah, sektor macam-macam sektor lah. Akan dapat untung dan kemudian untung tu akan diberikan sebagai dividen atau bonus.
Untung tu, duit tu akan diberikan sebagai dividen atau bonus kepada kamu. Dia akan kreditkan. Kalau ASB ni, dia akan kreditkan terus kepada akaun kamu. Okey? Tu ya dia ya. Okey, dan kemudian ni yang lebih menarik ya. Kalau simpanan tadi, kadar faedah dia antara 1 hingga 2% setahun. Okey. Kalau kamu masuk pelaburan ni, kadar keuntungan yang lebih tinggi. Ya. Kadar keuntungan lebih tinggi. Kadar keuntungan yang lebih tinggi ya, bergantung kepada jenis pelaburan yang kamu masuk tu. Ya, cari pelaburan yang dijamin oleh kerajaan lah, seperti ASB ni. Jangan masuk skim cepat kaya. Dia kata melabur tapi tak tahu benda apa yang dia melabur ni. Okey, kadar keuntungan dia lebih tinggi. Ya, biasanya melebihi 2% setahun. Okey, lebih tinggi ya. ASB ni biasanya 6, 8, 10 macam itulah. Kadar keuntungan dia lebih tinggi. Okey, nanti cikgu akan ajar pada kamu apa tu. Kadar keuntungan dia tu yang dia bagi tu. Apa dia dikenali juga sebagai faedah. Okey? Okey, baiklah ya. Okey, kamu boleh pause kan? Dan kemudian salin nota ni dulu. Ya, tadi kita dah salin simpanan. Okey, sekarang ni mengenai pelaburan pula. Buat yang cantik. Okey? Pause, salin. Okey? Okey, pause salin. Okey, baiklah ya. Ini kita pergi yang seterusnya ya, muka surat 106. Tengok muka surat 106. Sekejap ya. Okey. Okey, muka surat 106. Ya, kita akan masuk kepada tadilah. Ya, bila kamu simpan wang di dalam akaun simpanan ataupun kamu buat pelaburan tadi, akan dapat faedah. Faedah ya. Okey, akan dapat faedah. Ataupun ada setengah-setengah tu dikenali sebagai dividen. Okey, cikgu akan guna faedah lah. Ya, seperti yang ada dalam buku teks kamu. Okey, faedah ni. Okey, ada dua jenis. Ada dua jenis ya. Ada dua jenis ya, iaitu yang pertama faedah mudah dan yang kedua faedah compound. Okey, faedah mudah dan faedah compound. Okey. Okey. Okey, ingat faedah ada dua, faedah mudah dan faedah compound. Okey. Okey, kita akan tengok dulu yang pertama, faedah mudah. Faedah mudah ni dulu. Okey, faedah mudah ni macam mana? Okey. Faedah mudah, okey, kalau kamu simpan wang dalam akaun simpanan ataupun akaun pelaburan tu, okey, faedah mudah ni ialah sejumlah wang. Okey, sejumlah wang yang akan diterima. Yang diterima ya. Yang diterima. Yang diterima setelah penyimpan, okey,
menyimpan wang menyimpan wang di bank. Di bank, BANK, bank ataupun orang sebut bank, di bank dalam tempoh tertentu. Okey, faedah mudah ni. Ya, dia akan bagi sejumlah wang pada penyimpan. Bila penyimpan menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu, dia tak keluarkan wang tu. Kalau dia keluarkan, jadi susutlah dia punya faedah mudah yang akan dia perolehi. Okey, cikgu akan tunjukkan pengiraan tu nanti ya. Okey. Okey, ni. Ni yang mudah punya. Ya, faedah mudah. Okey, kita pergi kepada faedah compound ni. Ya, nanti cikgu akan tunjukkan pengiraan dia punya. Okey, faedah compound ialah faedah ataupun dividen lah, atau dividen yang diterima daripada wang simpanan. Wang simpanan atau bukan atau, dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey. Ya? Okey ya. Cikgu akan terangkan selepas ini. Okey. Faedah compound ni ialah faedah atau dividen yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey? Ni perbezaan antara faedah mudah dan faedah compound. Okey? Kamu pausekan dan kamu salin dulu nota ni. Lepas ni cikgu akan terangkan apa tu faedah mudah, macam mana dia punya kiraan, faedah compound macam mana kiraan. Okey. Pausekan dulu. Salin. Okey, kita sambung. Okey, faedah mudah ni Okey, faedah mudah ni macam mana? Okey, cikgu akan terangkan pada kamu macam mana. Okey. Faedah mudah ni contohnya kamu simpan di bank A. Okey, kamu simpan wang di bank A. Okey, kamu simpan permulaan. Okey permulaan awal tahun tu 1 Januari 2021. Okey, kamu simpan sebanyak RM100. Okey, kamu simpan RM100. Okey, kamu simpan RM100. Okey, faedah mudah dia macam ni. Okey, kamu simpan, katakanlah kamu tak keluarkan ya. Kamu tak keluarkan, okey. Duit tu duduk di dalam bank tu lama sampai 31 Disember 2021. Okey. Okey kemudian duit kamu tadi tu RM100 tu kan? Okey. Okey. RM100 itu dia akan bagi kepada kamu sebab dia dah cukup tempoh matang dia. Setahun. Walaupun kamu boleh keluarkan, kalau di bank kamu boleh keluarkan pada bila-bila masa.
Katakanlah kamu tak keluarkan. Okey, duit tu ada RM100 juga pada 31 Disember 2021. Okey, pada 1 Januari. Okey, pada 1 Januari 2022, bank akan bagi kepada kamu faedah. Faedah mudah. Faedah mudah 1%, katakanlah dia akan bagi 1% daripada RM100 ialah RM1. Okey, jadi wang simpanan kamu pada 1 Januari 2022 tu ditambahlah RM100 tambah RM1 jadi RM101. Ni cara dia. Nak dapat faedah mudahnya macam tu lah. Faedah mudah macam ni. Okey. Faedah mudah. Cikgu tulis. Faedah mudah. Macam ni caranya. Okey. Okey, dan seterusnya. Okey, faham Okey. Ni cara dapat faedah mudah. Okey. Pausekan dan salin dulu yang ni. Okey. Okey, faedah mudah tadi dah salin Okey, terus juga cikgu akan terangkan kepada kamu faedah compound macam mana. Okey. Macam tadi, contohnya bank A, kamu simpan banyak ni. Kan RM100. Okey. Hujung tahun, duit masih lagi ada banyak tu. Okey. Kamu dapat faedah mudah RM1. Okey, ni tengok Okey, ni untuk 1 Januari 2021 sampai 31 Disember 2021. Okey, bermula 1 Januari 2022 kamu ada RM101. Katakanlah 1 Januari 2022 kamu duit tu ada RM101. Okey, RM101. RM101. Duit tu kamu simpan, kamu buat tak tahu je. Jalan duit tu sampai 31 Disember 2022. Masih lagi ada RM101. Dah. Okey. Jadi pada 1 Januari 2023 dia akan kira pula dividen atas RM101 ni. Jadi kamu akan dapat dividen 100 berapa? RM102. Ya Allah ya Tuhanku. Sorry jangan salah. Okey, kamu akan dapat dividen pada waktu ni ialah RM1.10. Kamu akan dapat dividen RM1.10. Jadi untuk tahun yang seterusnya, tahun pertama, okey, tahun yang kedua kamu akan dapat habis tahun yang kedua, okey, permulaan tahun yang ketiga, jumlah wang simpanan kamu, okey, RM102.10. Okey, faham? Dia dah compound kan faedah kamu tu. Sebab kamu tak usik duit tu, dia akan kira pada baki yang terakhir. Okey? Okey, seterusnya. Okey? Yang ni faedah mudah. Tahun yang pertama kamu akan dapat faedah mudah. Okey, tahun yang kedua kamu akan dapat faedah compound. Begitulah juga kalau kamu tak usik pada tahun yang ketiga. Okey, 1 Januari 2023. Kamu ada pada masa tu berapa?
RM102.10. Okey. Kamu biarkan duit itu dalam akaun simpanan kamu ya sampai 31 Disember 2023. Duit tu masih lagi kamu biar ada RM102.10. Okey. Okey. Dan kemudian 1 Januari tahun yang seterusnya 2024, dia akan bagi dividen kepada kamu. Dividen tu atas RM102.10 berapa? Lebih kurang dalam berapa? RM2.20 lah, lebih kurang ya. Okey, lebih kurangnya tu. Okey, jadi dia dah ada faedah compound dari situ. Okey. Jadi jumlah keseluruhan kamu ada RM104.30. Tu. Ya, beza antara faedah compound, faedah mudah dan faedah compound. Okey. Kamu salingkan, pausekan dan salingkan faedah mudah tadi. Dan kemudian pausekan dan salingkan faedah compound ni. Okey. Kemudian cikgu nak bagi tahu. Okey. Untuk mendapatkan faedah ni ya, lebih bagus kalau kamu simpan dalam akaun pelaburan seperti ASB apa. Lebih tinggi dia bagi pulangan dividen tu. Okey? Okey, faham ya? Okey, harap faham ya. Okey? Kalau kamu keluarkan wang tu, akan berkurang lagi. Apa tu kadar faedah tu? Tak kira faedah mudah ataupun faedah compound. Okey, baiklah ya. Alhamdulillah, harap kamu faham. Okey, seterusnya. Ya, di awal tu okey, kita dah habis dah. Simpanan dan pelaburan dah beres. Okey, kita akan pergi kepada kredit dan pengurusan hutang. Jaga-jaga ni bila kamu dah besar nanti. Dah kerja apa nanti, akan buat hutang banyak. Kenapa? Sebab apa? Nak beli kereta. Orang muda biasalah nak beli kereta dulu mula-mula. Betul tak? Tak beli kereta, nak beli motor dulu. Tak, okay. Betul. Kita akan beli, contoh kereta harga mahal. Berpuluh-puluh ribu, ada yang beratus ribu. Betul. Kita kena beli dengan cara berhutang. Mana boleh nak beli dengan cara yang tidak berhutang, betul tak? Kena berhutang. Tapi kamu perlu menguruskan dengan cara yang baik lah. Okey. Kejap ya. Ya Allah. Okey. Kamu buka buku teks kamu, muka surat 107. Okey. Baiklah ya. Kredit dan pengurusan hutang. Okey, kredit ni biasanya macam yang cikgu sebut tadi lah. Ya. Nak beli kereta tadi. Kita kena ambil kredit lah dengan bank. Ya. Kenapa kena ambil kredit dengan bank? Kredit. Ya, pinjaman. Sebab banyak. Beratus-ratus ribu. Berpuluh ribu. Ataupun kita pergi beli contoh penapis air kat rumah kamu tu. Kowe ke, kuku ke apa ke. Kena ambil kredit. Pinjaman dengan dia bayar 100 sebulan apa. Dan kamu kena ingat bila kita ambil kredit ni, ni cikgu tulis dengan hijau ni, akan dikenakan faedah. Dia akan kenakan faedah ataupun interest. Nak ambil kredit, fikir ni tu. Dia adalah perjanjian dia bayar 100
apa tu, pinjam 100, lepas tu dia ada kiraan dia, kena bayar balik RM110 contohnya lah. Tu secara tidak tepat lah anggaran cikgu ya. Okey. Okey, baiklah. Ya, ni kredit. Kemudian satu lagi, hutang. Hutang. Okey. Okey, hutang ni pun bergantung juga ya, bergantung juga, mungkin akan dikenakan faedah juga. Kepada orang yang memberi hutang pada kamu lah. Contoh kamu berhutang dengan siapa? Dengan kalau berhutang dengan Ahlong, dia akan kenakan faedah yang sangat teruk. Jangan berhutang dengan Ahlong. Kalau nak berhutang, cari institusi-institusi perbankan yang diiktiraf kerajaan. Jangan meminjam dengan Ahlong, dia cekik darah kamu. Dia cekik darah pula. Dia akan cekik kamu. Dia akan kenakan kadar faedah yang tak tentu. Yang melampau-lampau ya. Kena bijak dalam menguruskan hutang dan kredit kamu. Okey. Baiklah ya. Okey, banyak lebar pula cikgu bagi nasihat pada kamu. Okey, cikgu nak terangkan pada kamu apa tu kredit. Kredit ni ialah pinjaman ya. Pinjaman ya, atau kemudahan menangguhkan bayaran. Okey, atau kemudahan menangguhkan bayaran. Hutang, kredit ialah pinjaman atau kemudahan menangguhkan bayaran barangan dibeli. Barangan yang dibeli ini dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan. Dipinjamkan oleh institusi keuangan. Ni kredit. Ya, kredit ni pinjaman atau kemudahan menangguhkan bayaran barangan yang dibeli. Contoh beli kereta, beli motor ke, ataupun sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan seperti bank. Kamu kena ingat, dia akan dikenakan faedah. Pinjam RM100,000, bayar RM110,000 contohnya. Dia adalah kiraan-kiraan dia. Okey, harap faham yang tu ya. Okey, itu berkenaan dengan kredit ya. Ataupun ni atau kamu beli barang tu, guna kad kredit. Kad kredit dah belajarkan sebelum ni kan. Okey, kad kredit. Kad kredit tu juga kemudahan menangguhkan bayaran. Kamu beli barang, bayar guna kad kredit tu. Itu pinjaman. Apa tu kredit? Bank bagi pinjam dulu. Cukup bulan kena bayar. Kalau bayar tak cukup, dia akan kenakan faedah. Kamu boleh tanya ayah kamu, yang ada kad kredit, betul ke tidak? Lebih kurang macam tu lah. Okey, itu kredit. Okey, seterusnya ni hutang. Hutang ni pinjaman. Pinjaman, kamu pinjamlah daripada sesiapa pun, daripada bank ke, daripada ayah kamu ke, daripada cikgu ke, daripada kawan kamu ke, apa, pinjaman yang wajib. Ya, kalau orang Islam wajib bayar. Wajib bayar. Pada orang yang kita pinjam tu. Faham tak? Jangan awak pergi pinjam dengan Ahlong. Jangan pinjam dengan Ahlong. Kalau nak pinjam, pinjam dengan institusi keuangan yang diiktiraf kerajaan. Okey? Ni. Ya, kredit dan hutang.
Kredit ni guna untuk inilah bila kita buat kemudahan pinjaman di bank ataupun pinjaman di kedai, dia akan bagi kredit pada kita ni. Ada erti kata yang lain ni, kredit ni lebih kurang hutang juga sebenarnya. Kalau hutang ni kita cakap, mak pinjam ke aku RM10 nak beli ni, contohnya. Okey ni. Harap kamu faham apa tu kredit dan hutang ya. Okey, pausekan dan salin dulu ni. Ni panjang pula ni. Pausekan dan kamu salin. Salin ini dulu. Okey. Okey dah Okey, seterusnya. Buka muka surat 108. Pembelian secara kredit dan tunai. Apa beza dia? Ya. Pembelian kredit dan pembelian tunai. Dua-duanya pembelian. Dua-duanya ialah pembelian. Tapi dia ada pembelian secara tunai, pembelian secara kredit. Okey, cikgu terangkan kepada kamu. Atas ni tadi cikgu dah terangkan sikit-sikit. Okey, kali ni lebih mendalam. Okey, pembelian secara kredit dan secara tunai. Okey, kita pergi pada ni lah dulu. Pembelian secara tunai. Okey, pembelian secara tunai ni, contohnya kamu bawa duit pergi sekolah, pergi kat makcik kantin tu ataupun cik kantin tu, kamu bayar terus, kamu tak berhutang, tidak berhutang ataupun tidak membuat pinjaman. Kamu ada duit tunai, cash, kamu tidak berhutang. Okey. Bila tidak berhutang, tiada faedah yang dikenakan. Okey. Kamu bayar, contoh kamu beli nasi lemak tu RM1, kamu bayar harga asal lah. Harga asal tu harga sebenar dia RM1. Nasi lemak tu RM1 ya. Okey. Kamu bayar penuh. Bayaran penuh. Guna wang tunai, kad debit. Kad debit kamu dah belajar kan? Ataupun kad kredit. Okey. Okey ya, bayaran penuh guna wang tunai, duit cash kamu. Guna kad debit. Kad debit ni kad ATM kamu tu. Ada duit dalam bank, tak ada duit dalam bank tak boleh guna. Kad kredit ni, awal tadi cikgu cakap, kad kredit ni pinjaman ni. Tak, okey, betul. Okey, ni cikgu nak terangkan. Kad kredit, kalau kamu bawa pergi ke kedai, kamu bayar, tidak dikenakan faedah oleh kedai. Kamu bayar pada harga asal pada masa itu. Cukup bulan kad kredit ni, bank akan hantar kepada kamu penyata. Kamu beli barang tu 100. Okey, kalau kamu bayar penuh, tak kena faedah. Kalau kamu bayar, bayar minimal RM10. Ya. RM90 lagi tu akan dikenakan faedah. Dia akan kenakan faedah bila kamu tak bayar penuh, bila sampai bil tu nanti, penyata tu. Faham ya? Bila kad kredit ni tak ada faedah dan bila kad kredit ni ada faedah. Okey. Ni secara tunai. Okey, kita pergi kepada boleh pause dan salin nanti. Okey, ni cikgu nak terangkan pembelian secara kredit. Okey, bila kamu beli secara kredit ni, erti kata yang mudahnya kamu beli secara berhutang. Berhutang. Berhutang menggunakan
pinjaman daripada institusi keuangan, pinjaman daripada kedai, pinjaman daripada kad kredit. Ni. Kad kredit ni akan masuk juga kat sini. Berhutang. Ni berhutang dulu, bila bayar faedah bila bayar penuh, bila bil sampai tu tidak dikenakan faedah. Ni kad kredit ni bayar berhutang, bila bayar tak penuh akan dikenakan faedah. Okey. Dikena, bila berhutang ni dikenakan faedah lah. Bank nak untung, mana ada orang buat kerja free. Dikenakan faedah. Okey, untung. Kedai pun nak untung. Okey, dikenakan faedah ya. Pada ada kiraan dia, berapa peratus daripada tu. Okey, seterusnya, bila kamu beli secara kredit ni, bayar lebih. Bayar lebih dari harga asal. Tadi beli tunai, bayar pada harga asal. Contoh kamu beli nasi lemak RM1. Yang ni kamu katakanlah makcik kantin tu okey, boleh bayar guna hutang. Dia akan kenakan faedah bayar lebih daripada harga asal. Contohnya dia akan kenakan lah 10% ke. Jadi bayar RM1 10 sen. Bila berhutang guna kredit. Ya? Tu beza dia. Okey, seterusnya, bayaran. Itulah. Ya, bayaran guna kad kredit. Kad kredit atau ni bukan dan ni, atau ansuran bulanan. Ya, macam penapis air kowe ke, beli motor ke, beli kereta ke, kamu beli kan mahal kan. Contohnya kamu beli kereta harga RM100,000 contohnya. Tak ada duit RM100,000, kita kena buat kredit. Bank pun kata okey, akan dikenakan faedah gini 10% ini dia ada dia punya kiraan. Okey, akhir sekali kamu kena bayar 20%. Dia punya faedah. Okey, jadi kena bayar RM120,000. Tu. Ni dia pembelian kredit dan pembelian secara tunai. Okey, pausekan dan salin. Okey. Pausekan dan salin. Okey, baiklah ya. Okey, cikgu rasa tu je daripada cikgu untuk hari ni. Okey. Harapnya kamu dapat salin sepenuhnya nota cikgu ni, dan kemudian muka surat 109. Okey, cikgu nak kamu buat nombor 1. Ya. Nombor 1. Okey, latihan yang kamu kena buat tu ya. Okey, muka surat 109. Ya, cuba uji tu ya. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey. Buat. Ya, nanti aku akan kongsikan jawapannya. Okey. Kita jumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.